Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 24/10/21 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran Suratul Luqman. Surah Luqman surah yang ke-31. Surah Luqman surah 31, juzuk yang ke-21. Juzuk yang ke-21 insya-Allah kita akan baca pada hari ini ayat 20. Ayat 20 sehingga ayat 24. 20 hingga 24, iaitu Allah peringatkan kepada kita nikmat dia. Menciptakan makhluk-makhluk ini, sakhara lakum. Allah permudahkan untuk kita guna. Manusia ni guna. Hak di daratnya, yang di lautannya, yang di angkasanya, atas bumi, tak usah kira tu. Tempat dia duduk. Itu nikmat Allah Ta'ala yang besar ini perlu kita hayati, kita tadabbur. Dan juga celaan kepada orang kafir kerana asyik duduk menggunakan hujah yang sama. Apa dia hujah sama? Duduk hujah dia jumpa tok nenek dia buat, dia nak ikut itu juga. Dan salamatul manhaj, selamatnya manhaj, cara hidup orang yang beriman apabila mereka mengikut kitab yang diturunkan kepada Nabi masing-masing pada zaman mereka. Pada zaman kita ini, kitab kitanya Al-Quran. Tidak ada lagi Taurah, tidak ada lagi Injil dan Zabur. Apalagi kalau kitab Luk Kromo, segala Luk, tak ada dah. Kitab kita Al-Quranul Karim. Baik para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 886. Pelajar yang ada muka pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat dia 886. Edisi lain cari nombor ayat 20, surah Luqman. Mari kita baca 1-2 ayat sebelum kita pergi kepada huraian. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع
نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Balik semula kepada ayat kita, para pelajar sekalian. Ayat 20. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu memerhatikan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Mana Allah Ta'ala buat hak bumi ke langit itu, semua tu di bawah program taskhir. Allah Ta'ala permudahkan untuk kita manusia. Allah, kalau kita tak syukur lagi, apa lagi yang kita nak, wahai manusia? Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan telah dilimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Maknanya nikmat hak nampak, yang tak nampak. Yang zahir, yang tersembunyi. Zahir dan batin, dua-dua sekali dibangkitkan di sini. Baik, para pelajar sekalian, kita tengok dalam ayat yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala selesai dah, ayat 19 selesai kita daripada cerita Luqmanul Hakim, seorang hamba Allah Ta'ala yang soleh. Mengikut majoriti ulama kata tidak Nabi, abdun salihun, yang telah menceritakan, menasihati anak dia sekaligus nasihat kepada kita yang ada pada hari ini, yang akan datang. Kata di Syekh Salah, dia kata Luqman rawi al-qissah, pencerita. Cerita itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian raja'a ila taubikhil musyrikin. Allah Ta'ala balik semula kepada ayat ini nak mencela orang kafir, menegakkan hujah ke atas mereka tentang keesaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Bila Allah Ta'ala sebut khalaqas samawati bighairi amadin, dalam ayat 10 Allah kata ciptakan langit tanpa tiang. Kita nak cari kaki langit, dia duduk tepi laut. Orang kata nu kaki langit, dia cari kalau jumpa. Kemudian Allah nyatakan hikmah, kata-kata kebijaksanaan Luqman bahawa mengetahui. Dengar. Kenapa dia bawa Luqman yang bukan Nabi? Ini dia panggil ilmu tadabbur. Kenapa Allah bawa cerita Luqman bukan seorang Nabi? Nak bagi tahu kepada kamu anna ma'rifata zalik, nak mengetahui tentang keesaan wahdaniyah rububiyatullah, bukan hanya Nabi saja boleh tahu. Orang soleh, orang biasa pun boleh tahu. Sebab apa? Sebab zahir sangat. Tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala zahir, jelas sekali. Bagi orang yang berfikir dengan akalnya, berfikir dengan mata hati dia. Tapi kalau dia tak fikir mata hati, tak fikir dengan akal, bawa mari matahari cerah di siang hari, dia kata hari gelap. Pasang lampu spotlight, dia kata lampu tak cukup bateri. Sebab apa? Sebab dia punya alat pengesan radar dia sudah rusak. Itu punca. Maknanya Nabi sudah pasti dia tahu dalil. Orang soleh juga tahu. Kamu, kita, dengan kita belajar,
Dengan kita tadabbur Al-Quran, kita juga dapat memahami, insya-Allah. Sebab itulah kita rasa sedih sangat apabila disalah artikan, dikelirukan tentang ilmu tadabbur Quran ni tidak baik, bahaya. Kita kata memang ilmu tadabbur ni berbahaya. Bahaya kepada siapa? Mana-mana orang yang bukan Islam, kalau dia perhatikan ayat Quran, memberi bahaya kepada dia, dia akan masuk Islam. Bahaya kepada puak dia. Kita pun insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, yang tadabbur Quran, yang mengkaji Al-Quran, yang kita ikhlas untuk memahami kalam Rabbina, insya-Allah Allah buka kepahaman kepada kita yang baik. Jangan ditakut dengan Quran. Quran bukan ditakuti, Quran untuk diikuti. Tapi dengan cara yang baiklah. Kalau tafsir ikut kepala otak, tafsir ikut batiniah, itu bahaya. Itu yang bahayanya. Kita tafsir ikut ulama tafsir, ulama tadabbur yang mu'tabar. Rujukan kita semua ulama tafsir yang dikenal lagi, Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibnu Katsir, As-Suyuti. Bukan ambil tafsir Isyari, tafsir apa-apa yang pelik-pelik, tak ada. Maka ayat ini, ayat 20, diikuti dengan istadalla thaniyan. Allah Ta'ala bawa mari dalil di atas keesaannya, bin ni'ami, dengan nikmat yang aku beri kepada kamu. Kamu fikir, kamu tilik, kamu tengok, kamu perhati. Takkanlah makan saja, lepas makan pergi tandas, tapi langsung kita tidak berfikir. Kita nak Al-Mun'im, Allah yang mencurahkan nikmat, tidak difikir, tidak dikenali, bahkan tidak dipedulikan. Kita kata ini satu keterukan yang berlaku kepada manusia yang tidak memahami suasana yang begitu. Baik, itu muqaddimah, dia panggil munasabatul ayat. Susunan tartib ayat kita ni dengan ayat yang sebelum, barulah kita nampak Allahu Akbar, indahnya Al-Quran, cantiknya susunan, halus telitinya dia punya perjalanan. Allahu Akbar. Baik. Kita masuk pada ayat satu-satu. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu memerhatikan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan. Ai zallala li ajlikum wa qiyam masalihikum. Allah Taala permudahkan segala benda ni untuk kita. Kita fikirlah dengan otak kita yang waras ini. Fresh lagi pagi-pagi ni otak kita sudah, orang panggil tak mikir banyak lagi. Gajah besar, manusia kecil, boleh duduk atas kepala, ada duduk atas belakang aja. Dengar kata pula tu, ya, bawa sana, bawa sini, tarik tu, tarik ni, dengar kata dia. Apa lagi dia panggil taskhir. Unta besar, unta ni. Dengar kata kita dia. Kita boleh naik atas belakang dia, kita boleh bawa barang-barang, kita boleh makan dia dan lain-lain lagi. Allah, itu dia panggil taskhir. Bumi ni letak benih, tanaman, boleh makan buah-buahan, insya-Allah. Boleh makan sayur-sayuran. Tapi kalau asyik duk tengok lalang je, tunggulah mati kering awak. Tanah luas. Tak pernah beli cangkul pun. Dia beli alat-alat sukan untuk bermain. Kita kata buat apa? Apa yang kita bolehnya? Kerugian. Baiklah. Baik. Mana semua benda. Tengok Tuhan kata sakhkhara lakum ma fis samawati, di langit. Matahari Tuhan buat untuk kita, siang cerah. Boleh jemur kain, boleh keringkan benda-benda. Malam timbulnya bulan menjadi panduan, bintang. Datangnya awan dengan anginnya membawa hujan. Yang duduk atas bumi ni pula hayawan-hayawan untuk kita, semua benda kita. Kecuali hayawan yang berbisa, hayawan yang beracun, hayawan yang kotor, jijik, itu dia tak boleh makan. Hak lain tawakkal Allah, bismillah.
Pokok-pokok, tanaman, sungai, laut, galian, logam, semua tu banyaklah nikmat-nikmat la tu'addu wa la tuhsa. Tak boleh nak hitung, tak boleh nak bilang. Betapa banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ayat yang sama lebih kurang para pelajar tadabbur tanda suratun Nahli ayat 12 dengan 13. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Tengok Allah Taala guna masa pula. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah permudahkan malam dengan siang. Dalam ayat ni diguna fis samawati wa fil ardi. Allah. Lengkap ayat Quran. Ayat Quran ni tafsir ayat dengan ayat dia lengkap. Jadi untuk tafsir ayat ni, detail ayat ni pergi kepada suratul Nahli ayat 12 dan 13. Ana tak baca semualah ayat-ayat tu. Ana bagi nombor je supaya para pelajar pencinta Al-Quran, tadabbur Quran, kita ambil ayat, kita baca, kembarkan sekali dengan tafsir. Oh, kita kata Masya Allah. Itulah yang dikatakan tafsir yang paling baik, tafsirul Quran bil Quran. Tafsir Quran dengan Al-Quran. Baik. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Ta'ala terlimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Yang zahir, yang batin. Dua-dua sekali ada. Apa dia nikmat yang zahir, yang batin itu? Kata di para ulama, hak zahir itu hak nampak. Yang batin itu yang tersembunyi. Tafsir itu cukup dah sebenarnya. Tapi kalau nak detail, yang zahirnya, pokok-pokok kayu, tanam-tanaman, apa benda ni, nikmat hujan turun, itu zahir. Yang batin tu, ubi-ubi duduk dalam tanah, logam-logam, dia punya bahan-bahan, banyak lagi. Hak nampak atau tak nampak. Nikmat atas laut kita boleh jalan, nikmat dalam laut ada ikan. Masya Allah, tafsirlah tuan-tuan. Kalau kita nak ukur semua nikmat Allah Ta'ala ni, sebab tu Tuhan kata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsu. Kalau kamu itu nikmat Allah Ta'ala tak akan terhitung. Ada ulama kata yang zahirnya kita nampak dengan mata, yang batinnya kita nampak dengan dalil. Masya Allah. Tuan-tuan boleh tafsir lah. Banyak tafsir dia. Tapi apa boleh buat? Kata orang, nasib malang, hidup tak beruntung. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Namun begitu, ada di antara manusia orang yang membantah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang petunjuk. Bantah juga, tak mau terima, tak mau beriman juga. Kenapa? Sebab apa? Ada jawapan di bawah. Tak ada sebarang pengetahuan, tak ada ilmu, tak ada petunjuk, dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menerangi kebenaran. Tak ada. Dia buat dengan otak dia. Tengok nota 1410. Yakni meskipun manusia telah dikurniakan oleh Allah dengan berbagai-bagai nikmat dan dimudahkan baginya untuk mendapat faedah dari apa yang ada di langit dan di bumi, tetapi ada juga di antara manusia yang tidak bersyukur akan semuanya itu dan masih berdegil dalam keingkarannya dan kejahilannya, terus kafir terhadap Allah Azza wa Jalla. Bagi orang kafir. Bagi orang yang sudah beriman, tidak syukur, maknanya tidak beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masih lagi menggunakan nikmat Allah, tapi kufur terhadap Allah Azza wa Jalla ataupun tidak syukur terhadap nikmat. Nikmat yang diberi, disalahgunakan dengan apa? Dengan maksiat, mungkar dan segala karut marut. Na'udzubillah. Baik, para pelajar sekalian.
nikmatnya banyak tapi orang pula tak faham. Ada orang yang lawan Allah SWT. Dia tak percaya ada Tuhan. Tak percaya kepada tauhid. Tidak percaya kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Tak percaya kepada hukum hakam. Macam-macam tak percaya. Tak ada ilmu pun tak ada. Petunjuk pun tak ada. Kitab pun tidak ada. Hudan tu maknanya bighairi bayan. Tak ada hujah apa. Tak ada kitab yang diturunkan kepada dia yang dia boleh pegang. Tidak ada. Maka kata di para ulama, maksud ilmu di situ ilmu yang daruri. Maknanya ilmu kita ni secara semula jadi kita tahu benda tu. Hudan, istilal, mencari dalil, itu kena mikir. Wan nazar. Maka kata di Ar-Razi kata apa? Hadhihi umurun thalathatun murattabah. 3 perkara ni susunan dia. Ilmu, hudan, kitab. Ilmu lebih tinggi daripada petunjuk. Petunjuk lebih tinggi daripada kitab sebab dia kata ilmu ini masuk padanya semua benda-benda yang jelas yang kita tahu. Orang tengok je benda tu nampak selalu. Hudan tu perlu kepada pimpinan, bimbingan. Kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Kita panggil ilmu, hudan, kitab. Jadi ada kalanya hudan tu yadkhulu fil ladzi yakum fi kitab. Ada hak Tuhan bagi dalam kitab ni, ayat ni, ada yang Tuhan bagi ilham kepada dia. Itu dia panggil petunjuk. Dan ada pun kitab lah. Jadi ilmu, petunjuk, hudan, kitab. 3 tartib, 3 martabat. Baik, kita nak tengok kenapa manusia ni rusak. Kenapa manusia kerah kepala. Tengok hujah, tengok dalil, tengok hudan, tak mau beriman. Lish, kenapa? Tengok ayat 21 beri jawapan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang engkar, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ini turut Quran ni. Apa mereka jawab? Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka menjawab, tidak. Bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Apa Muhammad cakap Tuhan satu, sedangkan rumah kita ada 7-10 berhala, dia tiba-tiba jadi satu. Dekat Kaabah ada 360 ketul, jadi satu. Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Yang banyak-banyak nak jadi satu, pelik. Itu tak boleh terima. Kita ikut tok nenek. Allah cela mereka. Awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Patutkah mereka menurut datuk nenek, sekalipun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam api neraka yang marak menjunam, patut? Lah, tak sepatutnya lah. Tidak sepatutnya kita bagi hujah, bagi ikut tok nenek, tak patut. Yang patutnya, apa dia? Kita ikut dalil, ikut hujah. Kenapa pergi ikut tok nenek? Walaupun tok nenek kita, tapi kalau dia sudah sesat, jangan diikut. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala setelah menceritakan kepada kita sebab-sebab kesesatan orang dulu, semata-mata taklid al-aba wal ajdad, taklid ikut gaya hidup tok nenek,
Maka ayat 22 Allah Ta'ala ceritakan kepada kita keadaan orang Muslim yang tunduk patuh kepada arahan Allah Azza wa Jalla untuk dinyatakan perbezaan dan nak menggerakkan jiwa manusia supaya tinggalkan yang buruk itu. Syirik itu tinggalkan, ambil yang ni. Ambil yang beriman ini, jangan ambil yang lain. Tengok ayat ayat 22. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi aqibatul umur. Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan. Dua kita buat, ikhlas dan amal. Jangan ikhlas saja, saya ni hati penuh ikhlas ni. Solat tak? Tak lagi. Ikhlas apa buat macam tu? Maknanya nak serahkan diri bulat-bulat kepada Allah dengan beramal. Muhsin, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh. Ingatlah, orang ni tali agama yang teguh. Tengok bawa nota di bawah tu. Nota 1411. Orang yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas dan tenang tenteram hatinya kepada apa yang telah ditakdirkan baginya, sesudah ia berusaha dengan bersungguh-sungguh mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, bermakna ia telah berpegang kepada simpulan tali penyelamat yang teguh kukuh, iaitu tali itu ibarat kepada agama Allah. Agama Allah yang meliputi iman, Islam dan ihsan, yang menghubungkannya dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa dia pegang dengan tali yang kukuh, pegang dengan ajaran agama Allah Ta'ala yang benar ini, wa ilallahi aqibatul umur. Dan ingatlah, kepada Allah jualah kesudahan segala urusan. Segala urusan kita duduk di mana, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Makna kita semua ni akan kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Sebagaimana hadis Jibril yang panjang itu, mana Nabi duduk dengan sahabat ramai-ramai dalam masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bajunya sangat putih bersih, comel orangnya, syadidus sawadi sya'ar, rambut dia hitam, tak ada uban macam kita dak. Dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Islam, ihsan. Nabi kata, ihsan? Mal ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah Ta'ala seolah-olah mu nampak dia. Kalau tak rasa nampak, biar kita rasa Allah tengok kita. Hadis ini sahih, rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Baik, maknanya kepada Allah lah segala urusan kita akan kembali. Tak usah duk berani-berani, jangan duk gedebeh, jangan tunjuk samsing, jangan tunjuk kerah kepala, kamu semua akan mati. Mati pula sekejap ya sekarang ni. Betul dah, di antara tanda kiamat tu maut al-fujaah. Banyak mati mengejut. Sahabat-sahabat kita ni kejap-kejap tengok Allah mati. Dia balik, dia baru sudah minum air pagi tadi dengan kita makan sarapan pagi, tengah hari kita solat jenazah dia. Ya Rabbi ya Karim, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, mati kita dengan husnul khatimah. Mati, berilah masa yang cukup untuk kita beristighfar, bertaubat sebelum mati. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah pula kepada ayat 23
Kan? Setelah Allah Ta'ala ceritakan kepada kita ayat 24 tadi, ayat 22, siapa berpegang dengan agama Allah dia selamat. Ayat 23 ini lawan kepada itu. Lawan kepada wa may yuslim. Ayat 23 wa may yakfur wa man kafara. Wa man kafara. Yang pertama 22 siapa dia taat. Siapa dia Islam, yakni siapa dia kafir, na'udzubillah. Itulah gaya uslubul Quran, dia bawa dua. Yang baik, yang buruk. Positif, negatif. Dua yang kena ada. Kita pun kena belajar dua-dua. Yang baik, yang buruk. Yang baik untuk diikuti, yang buruk untuk dijauhi. Kalau tidak kita terperangkap, terjebak kepada, kita tak tahu apa benda. Masya Allah. Baik, ayat 23. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَمَنْ كَفَرَ, dan siapa yang kufur engkar. Siapa yang kufur engkar, maka janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berduka cita tentang kekufurannya itu. Jangan sedih. Kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Kemudian kami akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka telah kerjakan. Membalik, mari aku tunjuk ni rekod. Pagi ni kau buat apa, petang ni kau buat apa. Bahagialah tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang boleh penuhi rekod dia pagi sampai malam dengan perkara kebajikan. Celakalah manusia yang memenuhi rekod dia dengan perkara kejahatan. Kata di para ulama, suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya. Suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kita penulis. Maknanya kau tulis apa sekarang, kau bacalah di akhirat esok. Apa yang mu tulislah ni, mu baca di akhirat esok. Kita tahulah, kita yang akan bertanggungjawab apa yang kita nak lakukan itu. Masya Allah. Baik para pelajar sekalian, Allah kata apa? Innallaha alimun bizatis sudur. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan segala isi yang terkandung dalam hati dan dada. Jangan berani-berani buat maksiat. Jangan berani-berani melanggar hukum Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu belaka. Akidah kamu betul ke tak betul? Kamu berpegang dengan akidah yang batil, batiniah, yang salah. Akidah kita berpegang dengan Quran, dengan sunnah, Allah Ta'ala akan dedahkan pada hari itu. Hari ini masing-masing boleh buat pendedahan. Buatlah video kuliah sana, kuliah sini. Dakwah kita betul, tapi yang betulnya kita tengok di hadapan Allah nanti. Siapa yang betul. Tapi rugilah masa tu. Sebab itulah bila Tuhan turun Al-Quran untuk kita tadabbur, kita kaji. Kita pula ambil Al-Quran buat kelahi. Jangan apa ni, Al-Quran kita hidayah. Bukan kita untuk kita berbalah. Allah kata apa ayat terakhir? Ancaman kepada orang kafir. Numatti'uhum qalila thumma nattarruhum ila azabin ghalidh. Kami akan berikan mereka menikmati kesenangan bagi sementara di dunia. Kemudian kami akan memaksa mereka dengan menyeretnya ke dalam azab yang amat berat. Allah, habislah. Mana atas dunia ni sejak seketika, bolehlah tersenarai dalam senarai orang kaya, terkaya dalam negara, ataupun orang terkaya dalam mana? Di dalam peringkat antarabangsa. Boleh belaka awak. Nak kaya dalam dunia ni, orang kaya dalam negara, kaya dalam peringkat antarabangsa, silakan. Numatti'uhum qalilan. Sekejap je aku bagi.
Sekejap apa? Toke tu umur 90 tahun, tak mati-mati lagi. Abang jangan cakap sedap. 90 tahun, 100 tahun nak banding dengan tempoh dalam neraka yang berkekalan, tak ada guna. Tak rasa apa kita. Yang kita nak bandingkan di antara tempoh akhirat yang panjang, yang tak ada waktu limit. Tempoh harta dunia ni ada limit, ada hak dia. Panjang 100 tahun ke 200 tahun, mati juga. Allahu Akbar. Maka ayat ini Tuhan kata numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila azabin ghaliz. Kemudian kami akan memaksa mereka dengan menyeretnya, dicampak ke dalam azab yang amat berat. Para jemaah sekalian, bila kita baca ayat-ayat tentang ayat gini, barulah kita terasa kita ni hidup, kata orang, nyawa di hujung tanduk. Sekejap ya masa. Mati bila-bila masa datang. Kalau kita ibadat, kalau kita taat pada Allah, kita akan hidup berpanjangan dalam nikmat yang tidak putus-putus di akhirat esok. Dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 196, 197, Allah kata apa? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu terpedaya dengan kehebatan puak-puak kafir duduk menguasai dunia ni. Ekonomi di tangan dia, ketenteraan di tangan dia, apa benda di tangan dia? Mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Mata'un qalil, mata benda sedikit, tempat mereka akan pergi neraka jahannam wal iyazubillah. Jadi ayat ini menenangkan hati Nabi SAW, walaupun dia ditentang, walaupun Nabi kita diancam, walaupun dihalau keluar daripada negerinya sendiri, Allah kata sekejap ya, sabar. Kesenangan yang mereka miliki, sekejap. Abu Jahal sudah mati, Abu Lahab sudah mati, segala Pak Abu sudah mati, apa jadi mereka? Tapi Abu Sufyan dia Islam, alhamdulillah. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, tamat setakat itu dulu ayat. Kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah, beberapa faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, Allah sebut bighairi ilmi. Tengok ayat mula kita baca tu. Wa minan nasi man yujadilu fillah bighairi ilmin. Ada orang yang berhujah tanpa ilmu yang benar dari Allah. Ilmu dia ada, dia kata. Maka di sini ulama tak ada berkata yang bagi lil mujadil, orang yang nak bermujadalah, nak pergi berlawan dengan orang ni, dia kena guna dua dalil akli, dalil naqli. Dalil akli maknanya akal kita sendiri boleh fikir ada Allah ke tak ada Allah, dengan tanda-tanda yang sudah jelas. Allah Ta'ala sebut bi ghairi ilmin. Ilmu di situ dengan mana al-ilmu zati. Ilmu az-zati, mana asah dalam hati dia tu, dia tahu pun ada Allah Ta'ala. Lepas tu bila kita tanya dalam ayat tu, man la yaqulunna Allah. Siapa jadi ni? Allah. Siapa jadi ni? Allah. Tapi yang kedua dia panggil ilmu al-muktasab. Ilmu yang diambil, diusahakan. Apa dia? Melalui hudan dan kitab. Hudan petunjuk Allah Ta'ala, kita kena korek, kita kena belajar. Kitab Allah Ta'ala turun, kita kena tadabbur, kita kena tafsir, kita kena belajar, barulah boleh jumpa hujah. Maka ada ulama kata hudan daripada Nabi, petunjuk, kitab, Al-Quran. Boleh juga. Maknanya dua dimensi ilmu. Ilmu ni satu lagi dipanggil ilmu zati. Ilmu dari sudut fitrah kita ni, kita boleh kesan ada Allah Ta'ala melalui makhluk-makhluk dia. Satu lagi ilmu muktasab, ilmu yang diusahakan melalui petunjuk Nabi, Quran, Sunnah, Hudan dan juga Al-Quran. Wallahu a'lam. Perkara yang kedua, wa man yuslim wajhahu ila Allah. Siapa dia serahkan, wa man yuslim,
wajhahu ilallah. Ayat 22, siapa yang menyerah dirinya bolak-bolak kepada Allah Ta'ala. Ayat ini memberi peringatan kepada kita supaya ikhlaskan amal kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlaskan amal dan ihsan. Wahwa muhsinun. Bersifat ihsan itu bersifat kita sentiasa sedar bahawa kita ni melakukan segala amal ibadat itu dengan apa? Dengan ikhlas dan mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah jadi muhsin. Muhsin. Yang ketiga, dalam ayat yang sama, wa man yuslim wajhahu ila wa huwa muhsin. Jadi ulama kata dalam ayat ini Tuhan sebut wa man yuslim. Yuslim tu untuk tanda dalil kepada ikhlas. Muhsin maknanya kita kena ikut hak Nabi ajar. Ikhlas dan mutaba'ah. Ayat ni semua duduk kita tadabbur, walaupun dia tak sebut direct tapi maksud dia begitu. Yang keempat, siapa dia mencerah diri bolak-balik kepada Allah, dia buat melakukan kebaikan, maka dia telah berpegang dengan simpulan iman yang mantap. Wa ilallahi aqibatul umur. Segala urusan kembali kepada Allah. Ayat ini mengajar kepada kita sabar. Bila kamu beriman, kamu muhsin, beramal, kamu akan diuji. Ketika itu kita kena sabar sebab akhir pekerjaan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita akan mati. Baiklah kita buat baik atas dunia. Bila kita mati tak susah. Tapi kalau kita tak baik atas dunia, mati esok, huru-hara. Yang kelima, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala tahu semua apa yang ada dalam hati kamu. Maka dengan sini, ayat ini mengajar kepada kita erti ikhlas. Segala perkara kita jangan riak nak tunjuk kepada orang, jangan takabur pelekeh orang, jangan. Dan juga mengajar kepada kita makna satu darjat dia panggil muraqabah. Apa nama muraqabah? Kita sentiasa sedar kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Macam kita hari ni lah, kalau kita tahu depan kita ada CCTV, tak berani kita nak buat benda pelik. Rakaman ada. Tapi kenapa kita dengan Allah on off? Tak teringat waktu nak buat maksiat tu, Tuhan tengok tu. Allah Ta'ala mengetahui. Kenapa? Kenapa hilang, lost kita pada waktu itu? Kenapa? Itulah dia panggil kemantapan iman tu duduk di mana. Kalau iman kita mantap, insya-Allah kita tak akan buat maksiat. Baik, kita balik kepada faedah dari sudut ilmiah. Pula yang keenam, alam taro annallaha sakhkhara lakum. Mu tengok Allah Ta'ala dia sebut, dia yang memberi nikmat. Allah sakhkhara, aku permudahkan untuk kamu segala urusan. Jadi Allah Ta'ala sebut kepada kita di sini, nikmat yang aku beri itu, hei manusia, jangan makan saja, jangan lompat atas dunia saja, tapi ingat siapa yang beri nikmat. Kita jangan lupalah kepada Al-Mun'im Al-Haqiqi. Pemberi nikmat yang hakiki Allah. Ni kita tak nampak orang tu orang ni. Projek ni kita tahu projek tu siapa dia yang luluskan. Allah Azza wa Jalla lulus untuk kita. Yang ketujuh, alam tarau anna sakhkhara lakum. Allah Ta'ala permudahkan untuk kamu. Ulama kata jawazu istikhdam, harus kita gunakan segala perkara kemudahan yang ada di atas dunia ini untuk kegunaan kita. Guna apa saja. Mau nak naik laut, naik laut. Nak naik sungai. Nak naik angkasa, naik. Kalau pandai, gunakanlah. Tapi syarat, jangan kufur pada Allah Ta'ala. Ingat pada siapa dia yang beri pada kamu nikmat. Ini kita panggil guna, tak ingat ke Tuhan. Itu jadi masalah. Yang ke-8, wa idza qila lahum. Bila orang tanya dia, tanya puak kafir ni.
Kenapa kamu tidak ikut apa yang diturut oleh Allah? Dia kata apa? Nattabi'u ma wajadna alaihi abana. Kami ikut tok nenek. Ayat ini mengatakan haram kita pergi ikut orang setelah kita tahu dia salah. Tak kiralah apa saja perbuatan pun. Dalam bab kehidupan ke, kenapa awak buat benda ni? Ini pemujaan ni. Tok nenek dah buat dah. Setiap kali musim padi, buat acak dia panggil apa benda ni. Ayah panggang lah, pulut pun ni duk jamu. Syirik. Perbuatan tu jamu hantu, jamu jemalang apa benda contohnya. Maka tinggalkan. Jangan diikut kat tok nenek pelik-pelik. Apa kita hari ni pula? Mari dalam bab acara-acara ibadat. Dia panggil acara ibadat. Bukan ibadat pun. Sebab ibadat ni kena hak Nabi syariatkan. Ini yang kita sendiri yang gunakan. Maka sebab apa? Sebab orang lain buat belaka. Lah, kita nak buat biar ada dalil. Yang ada seorang syekh ni, bila orang tanya di mana dalil daripada Nabi, dia apa guna hadis Muaz. Ketika Nabi hantar Muaz, Nabi kata kalau mu tak jumpa dalam Quran dan hadis, apa yang kamu buat? Ajtahidu ra'yi wala alu. Aku gunalah pendekatan ijtihad. Dia kata aku sekarang ni aku ijtihad lah. Apa benda yang aku nak buat, aku ijtihad. Kita kata jangan begitu. Jangan buat nanya kepada Sayyidina Muaz. Muaz bukannya reka ibadat. Dia hanya berijtihad dalam perkara yang tidak ada nas padanya. Jadi kita kena ikut lah. Guna hadis Muaz pula. Maknanya dalam ayat ini mencela orang yang taklid buta, tanpa hujah, tanpa dalil, semata-mata orang buat, kita buat. Tak boleh lagu tu. Yang kesembilan, bighairi ilmin wala hudan wala kitab munir. Kata di ulama tadabbur, Allah Ta'ala larang kita bermujadalah tanpa ilmu, tanpa dalil. Jangan duk orang panggil bekerah lengan, bukan hujah lah. Mana kalau kita nak berhujah, hujahlah dengan ilmu, dengan dalil, sama ada dalil akli, dalil naqli daripada Quran dengan sunnah, untuk menegakkan kebenaran, itu tidak dilarang. Memang ada dalam hadis. Nabi SAW larang berdebat. Al-mujadalah. Memang larang. Tapi dalam perkara menegakkan hak, menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala sebut, wajadilhum. Lawan, berdebat, berhujah dengan mereka. Ini waktu kita bercakap, kita tak sedar. Sedap cabar orang. Bila orang ajak dia muzakarah, ajak ni, Islam larang kita berdebat. Pula dah. Habis yang Tuhan sebut dalam Quran wajadilhum tu macam mana? Mana kita kena ada lah. Kalau tak boleh debat muzakarah. Macam kita bincang bab engkar, tak boleh engkar benda khilaf, boleh nasihat. Tinggalkan benda ni. Bukan dia meragukan, ambil yang sahih. Itu bahasa kita ni kena jelas, mantap. Baiklah para sekalian, yang terakhir. Wa idza qila lahum ta'alu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Para pengkaji pegangan-pegangan agama di atas dunia ini, kebanyakan adatun akhazuha an abaihim wa aslaihim. Semua dia ikut tok neneknya. Yang betul, yang salah, yang karut, yang maruk, semuanya ikut tok nenek. Kalau tuan-tuan nak tengok sahabat kami di MRM. Jadi tuan-tuan boleh tengok, ada NGO ni, MRM ni, dia banyak video-video, dia buat kajian tentang pahaman-pahaman dan agama-agama dalam dunia ni. Kita tengok bagaimana cara dia orang sembelih, bagaimana cara dia orang ibadat, ambil daripada mana. Menarik, banyak video pendek, tuan-tuan boleh tengok. Kita kata ilmu itu luas, kurang-kurangnya kita boleh kenal perkara yang baik dan perkara yang buruk. Alhamdulillah, tamatlah kita 10 perbincangan yang sempat kita bincangkan. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, kita akan baca ayat 425 mungkin sampai 27.
Itu asasnya. Kalau masa panjang kita tambah lagi insya-Allah. Tapi untuk persediaan pelajar ayat 25 hingga 27 insya-Allah baik. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.